Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Darwina Khairunisa binti Niadin dengan nombor matriks BA 24160752. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman peribadi saya berdasarkan video assignment individual UL pengurusan berorganisasi. Salah satu topik yang saya pilih berdasarkan daripada pengurusan berorganisasi ini adalah leadership ataupun kepimpinan. Saya memilih kepimpinan ini adalah kerana sejak saya kecil lagi, saya merupakan seorang yang boleh memimpin. Ini adalah kerana bapa saya adalah seorang yang mempunyai kepribadian ataupun sifat-sifat kepimpinan. Contohnya, seringkali jikalau ada majlis ataupun keramaian, bapa saya lah yang menjadi orang untuk memimpin orang lain bagi merealisasikan majlis keramaian tersebut. Di samping itu, keluarga sebelah bapa saya juga banyak yang memilih jalan kerja yang memerlukan mereka bercakap di hadapan khalayak umum ataupun lebih dikenali sebagai MC ataupun Master of Ceremony di majlis-majlis yang tertentu. Bapa saya juga adalah seorang imam di masjid. Jadi, melihat dari kecil apa yang saya lihat berdasarkan apa yang bapa saya lakukan, saya belajar dari cara bapa saya memimpin seseorang ataupun kumpulan untuk memudahkan urusan semua orang. Personally, saya tidaklah begitu arif akan hal-hal yang untuk memimpin orang lain, disebabkan saya tidaklah begitu berani ataupun percaya diri. Tapi seringkali kalau ada tugasan berkumpulan yang memerlukan ketua, saya secara tidak langsung melibatkan diri untuk memimpin. Jikalau ada ahli-ahli yang setuju dan tiada masalah dengan saya menjadi ketua mereka. Keyakinan saya untuk memimpin turut berkembang bersama-sama dengan pengalaman peribadi saya. Memori terawal yang saya mampu memimpin adalah ketika umur saya 10 tahun bagi aktiviti tarian menari Sukaneka. Di sekolah rendah, saya juga merupakan ketua kelas dari tahun 1 hingga tahun 6. Tanggungjawab saya ketika menjaga kelas adalah memastikan kawan kelas diam ketika guru sedang mengajar, mematuhi perintah yang guru katakan dan menulis nama murid yang nakal ataupun berandalan ketika tiada guru dan sebagainya. Namun begitu, sudah tentu saya juga merupakan seorang kanak-kanak. Tugasan pertama saya tidaklah sempurna mana dan saya juga turut melakukan kesalahan. Kemudian, naik ke bangku sekolah menengah, saya berjumpa dan mengenali kawan-kawan baru. Kebanyakan kawan-kawan yang saya kenali adalah amat pendiam dan pemalu. Oleh hal ini, saya secara tidak langsung menjadi budi bicara. Ketika kami ditugaskan untuk berkumpulan bersama-sama ataupun ketika kami pergi ke mana-mana, sayalah yang selalu menjadi budi bicara mereka. Daripada pengalaman saya bersama-sama kawan saya yang pemalu, daripada sana saya juga belajar untuk selalu bertoleransi dan memahami mereka yang pemalu dan kurang untuk berdepan dengan orang lain. Saya juga mengambil masa saya untuk sentiasa mendengar mereka, memahami mereka secara pribadi dan agar mereka tidak tersinggung dan tidak memaksa mereka untuk membuat sesuatu perkara yang mereka tidak biasa. Pada masa yang sama juga, saya merupakan seorang yang aktif dalam kokurikulum. Saya merupakan ahli bekas Puteri Islam. Persatuan Puteri Islam ni seringkali dilibatkan dengan pertandingan berkawat dan
ahli kami, kelab kami seringkali bertanding dalam pertandingan kawat ini hinggalah ke peringkat negeri. Apabila saya melibatkan diri dengan persatuan kelab kurikulum ini, lebih-lebih lagi ketika latihan berkawat, kami haruslah mempunyai sifat kedisiplinan yang tinggi untuk mampu mendengar dan mematuhi arahan ketua kami. Contohnya ketika latihan turut kami berlatih selepas selesai kelas, iaitu contoh daripada 6 pagi, habis kelas jam 1 petang, dan daripada jam 1 petang itu kami mula untuk latihan berkawat hinggalah 5 petang. Di sini saya banyak belajar untuk mempunyai sifat sabar dan disiplin yang tinggi. Dalam pada masa yang sama juga, saya juga turut belajar untuk mempunyai sifat toleransi dengan ahli-ahli saya, puteri Islam yang lain, di mana ada beberapa peristiwa yang ada beberapa ahli yang tidak puas hati dengan saya dan tercetusnyalah beberapa konflik. Namun, saya berusaha untuk bersikap tenang dan cuba memahaminya agar konflik tersebut terlerai. Di sini juga saya belajar untuk sentiasa tenang, walaupun terdapat konflik yang berlaku sesama ahli agar tidak mengeruhkan lagi keadaan. Dari sini, pengalaman yang saya alami adalah banyak dan cara pemimpinan saya pun makin berkembang. Tapi saya juga ada kelemahan saya yang tersendiri, walaupun saya tidak masalah untuk berbual bersama-sama dengan orang lain, namun saya sebenarnya merupakan seorang yang introvert. Banyak yang mengira sikap introvert ni adalah sikap pemalu, namun ada beberapa jenis introvert yang tidak masalah untuk bersosialisasi, namun lebih memilih untuk bersendiri. Bagi saya, itulah kelemahan utama saya kerana saya seorang yang suka menyendiri dan banyak menghabiskan masa sendiri berbanding bersama-sama dengan orang lain. Saya memerlukan ruang peribadi untuk bersama diri saya sendiri kerana ini adalah caranya saya untuk bertenang. Disebabkan sikap saya inilah yang sedikit sebanyak memberi kesan ketika saya memimpin orang lain. Ini kerana apabila saya memimpin orang lain, saya haruslah mempunyai banyak masa, menghabiskan masa bersama-sama dengan mereka untuk mengetahui dan belajar akan mereka. Namun, saya kurang akan hal tersebut. Saya juga masih belajar dan berusaha untuk memperbaiki sikap ini. Kemudian, ketika saya naik ke tingkatan 6, tidak begitu banyak aktiviti yang saya ikuti kerana saya lebih fokus untuk pelajaran saya. Saya kurang mampu untuk fokus kepada 2 aktiviti hal dalam pada masa yang sama, iaitu memimpin dan pelajaran. Ini adalah kerana memimpin memakan waktu yang agak banyak untuk memahami setiap ahli-ahlinya sendiri dan mengenal pasti cara dan teknik yang bagus bagi sama-sama membantu merealisasikan sesuatu yang ingin dicapai ataupun diselesaikan. Kemudian, ketika saya naik ke peringkat universiti pula, saya lebih mempelajari akan hal berdikari yang memerlukan saya untuk membawa diri saya ke universiti. Contohnya, hal-hal urusan sayalah yang harus menyelesaikannya tanpa bantuan ibu bapa ataupun orang tua. Bagi saya, ini tidaklah masalah. Cabaran ini susah, tentu tidaklah mudah, namun saya mengetahuinya sekarang atau masa depan saya harus belajar berdikari kerana saya sudah dewasa. Hal-hal ini lebih mengajarkan saya untuk membantu kawan-kawan ataupun orang lain yang memerlukan bantuan saya. Saya percaya jikalau kita memudahkan urusan mereka, Allah SWT pun memudahkan urusan saya. Walaupun saya masih belajar, namun sifat kepimpinan ini masih saya pegang dan berusaha untuk memperbaikinya lagi agar saya boleh menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan memahami agar saya tidak menyalahgunakan kuasa saya tersebut bagi kepentingan peribadi. Berikut adalah merupakan pengalaman peribadi saya dan persafaman saya
tentang topik pemimpinan yang saya pilih. Sekian, terima kasih.